Okay, testing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So pada episod kali ni saya nak cerita sikit pasal thermostat. So sebelum tu kita layan intro dulu. Penggunaan thermostat dalam enjin. So first sekali kita kena tahu apa function thermostat tu. Baik, thermostat ni function dia dalam bahasa senang lah yang saya nak sampaikan kepada korang. Dia sebagai sebuah pintu. Okey. Tu thermostat kalau untuk enjin ni dia duduk dekat sini lah. So dia sebagai pintu untuk menghalang air daripada direct masuk ke dalam radiator. Kenapa pula air tak boleh masuk dalam radiator? Nanti tak sejuk lah. Okey, kita kena faham. Enjin dia ada dua keadaan, yang mana dalam keadaan cold start, maksudnya sebelum working temperature dengan selepas working temperature. Yang mana working temperature enjin ni antara 80 ke 90, ada orang cakap 75 ke 90, tak kisahlah. Jadi antara tu. Okey, 80 ke 90 lah lebih kurang working temperature. Okey, ataupun suhu bekerja enjin. Okey, kenapa enjin ni perlukan suhu bekerja? Sebab nampak ke tak muka saya ni? Okey. Sebab salah satu sebabnya adalah fuel mixture ataupun campuran bahan api dan juga udara. Pada dalam keadaan suhu bekerja, campuran bahan api dan udara adalah dalam keadaan stoichiometric, something like that lah. Okey, yang mana dia punya tahap pembakaran tu jadi optimum. Okey, yang mana penggunaan bahan api tak terlalu tinggi ataupun tak terlalu kurang. Okey, so jadi ada penjimbatan bahan api dekat situ lah. Apa jadi kalau enjin belum sampai ke working temperature? Baik, mana-mana ini kita cerita pasal enjin yang dah pakai sistem fuel injection lah. Even motor pun dah pakai fuel injection system sekarang. Okay, so kereta yang pakai fuel injection system, dia akan memantau suhu enjin melalui suhu air. Okay, yang mana dia akan memantau mengikut coolant temperature sensor. So selagi suhu air belum sampai ke working temperature, ECU akan dalam keadaan open loop. Yang mana open loop ni, ECU akan arahkan injektor, bagi signal injektor untuk lebihkan minyak, untuk lebihkan pacitan minyak, arahkan sistem ignition untuk advancekan api, dan juga dia akan arahkan pada total body untuk ambil lebih angin. Okay, that's why kalau kita perasan, masa kita mula-mula start pada pagi-pagi ataupun pada waktu malam, waktu sejuk lah cerita, idle engine ataupun orang panggil timing lah. Okay, idle dia RPM dia akan tinggi dalam keadaan dalam 1,500 macam tu lah. Bila start panas, dia akan slowly climb down lah. Okay, dia akan slowly turun. Kenapa dia macam tu? Sebab ECU nak bagi enjin tu cepat pada keadaan working temperature. So apa kena mengena dengan thermostat? Okay, so thermostat ni kalau kita pakai, dia akan tutup, dia akan tahan air tu daripada direct masuk ke dalam radiator. Yang mana radiator ni, macam korang tahu, function dia adalah untuk mengawal suhu enjin. Okay, cooling system enjin ni, korang kena faham, tujuan dia bukan untuk menyejukkan enjin. Tujuan dia adalah untuk mengawal suhu enjin. Okay, faham Faham Ini simple, yang paling simple sekali. Jika suhu ni dapat dikawal dengan baik, di mana thermostat berfungsi dengan baik, air dalam enjin ni dia akan circulate. Dia akan berkitar lah. Okay, berpusing dalam berlega-lega dekat dalam kawasan enjin lah, dalam water jacket lah, bukan dalam ni kan, bukan dalam enjin. Okay, yang mana enjin ni dia akan ada pembakaran. Dia akan keluarkan haba. So haba tu dia akan ditransfer ke dalam air. So air tu akan bawa haba tu pusing keliling blok tu. Bila air tu dipanaskan mengelilingi kawasan enjin, so enjin tu akan lagi lebih cepat pergi ke working temperature. Okay, so bila enjin dah sampai ke working temperature, yang mana thermostat dia akan buka untuk membenarkan air yang berlega-lega dekat kawasan enjin tadi, daripada dia tertutup aja kan. So dia akan buka, masuk terus ke dalam radiator untuk dikawal suhu dia. Okay, bukan disejukkan untuk dikawal. Okay, so jadi kitaran tu akan berterusan lah sepanjang mana enjin tu hidup, sampai enjin tu diarwahkan dimatikan lah. Aduh. Okay, baik. So kita pergi ke next punya isu, yang mana ada segelintir mekanik yang ambil jalan mudah untuk buang je thermostat ni. Kalau saya tak lah. Kalau saya akan pakai. Baik, apa efek dia kalau kita buang?
So efek dia kalau kita buang termostat ni, macam yang korang tahu, bila termostat ni buka, air akan masuk lah. So ni air akan direct masuk terus ke dalam radiator. Okay, so bila air terus masuk ke dalam radiator, senang cerita enjin lambat untuk sampai ke working temperature ataupun optimal temperature. Saya ambil contoh lah bagi nak korang senang faham. Dia punya exact, dia punya situasi dia, kalau betul-betul saya kena tengok pada diagnose tu lah. Okay, kita start enjin. Okay, dalam seminit kita panaskan. Air masa kita tak pakai termostat, air dah terus masuk dalam radiator. So air dah terus disejukkan. Okay, terus berlega masuk dalam radiator. Okay, so bila kita bawa daripada tempat saya ni, saya pergi ke dalam jarak dia lebih kurang dalam 25 km. Contoh, ambil masa lebih kurang dalam setengah jam. So dalam masa perjalanan setengah jam tu, enjin, macam saya cakap, enjin lambat untuk sampai ke working temperature. Mungkin dia ambil masa lebih kurang dalam 20 minit. Okay, hampir 3 suku perjalanan, enjin tu belum sampai ke working temperature. So dalam masa perjalanan, dalam masa 20 minit tu, kita akan membazir penggunaan bahan api tu. Okay, tu sebab dia. So penggunaan bahan api ni kalau membazir, korang faham lah, minyak pun akan jadi terasa lebih kuat juga. Bukan nak kata kalau kita buang termostat ni, enjin takkan sampai ke working temperature. Bukan, dia akan sampai tapi lambat. So ada termostat ni dia akan lebih cepat. Okay, nak kata berapa minit itu bergantung pada termostat, bergantung pada efficiency sistem tu sendiri. And then boleh biasa kalau kita tengok pada temperature gauge yang digital ke atau patut yang exact yang dalam ni, korang just tengok dia memang takut bawah setengah lah kan. Kalau betul-betul, kalau tak silap, lebih kurang dalam 4 minit ke 5 minit jugalah macam tu untuk dia sampai ke optimum temperature. Saya silap kurang lagi. Okay, nak tahu enjin tu dah sampai ke working temperature, senang je. Korang tengok kipas dah pusing belum. Kalau kipas tu dah berpusing, stop macam biasa. So enjin dah beroperasi dalam working temperature. Okay, so kebanyakan kalau segelintir pomen yang mana dibuang, so benda ni macam saya cakap, dia akan efek pada keadaan penggunaan bahan api lah macam tu. Penggunaan bahan api and then emission ataupun environment, yang mana kalau enjin dalam keadaan rich mixture, dia akan keluarkan jumlah hidrokarbon, jumlah karbon monoksida yang tinggi, mana gas ni amat bahaya jugalah. Okay, alright, nak kalau pun enjin turbo ni dengan apa, dia punya injektor besar kan. So kalau macam start tu, kalau kadang-kadang kita perasan, mana yang geng yang pakai enjin turbo ni mesti tahu, start tu kadang-kadang perasan ada asap hitam sikit keluar. Tu memang dalam reach, betul-betul reach tu. Okay, sebab dia nak bagi cepat enjin tu panas lah. Kalau kita ada masalah pada temperature selalu naik, okay, so kita tak boleh nak terus bagi conclusion yang termostat ni problem lah, buang lah. Tak boleh. Kita kena check lah satu-satu. Betul, termostat check dulu termostat ni function tak function, dia punya spring tu lembik ke, keras ke. Okay, ada blockage dalam sistem water gallery ke, ada blockage ataupun sumbat dalam radiator ke, kipas okey tak okey ke, water pump okey tak okey ke, pipe bypass tu okey tak okey, sumbat ke tak sumbat. Kita kena tengok, kita kena buat diagnose semua dulu, baru kita boleh buat conclusion apa yang problem. Jangan terus buang, pasang balik. Tak boleh macam tu kan. So setiap benda yang dibuat ada sebab dia. Okay, apa yang didesign macam ni ada sebab dia. Okay, tak kira lah enjin ni ke enjin lain-lain ke, Nissan, Toyota ke apa semualah, Honda ke, sama je. Okay, alright. So korang kalau ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah lah. Yang mana kalau penyampaian saya ni, mana korang tak faham, korang boleh tanya, ataupun ada yang terkurang ataupun ada yang tersilap, korang boleh komen dekat bawah ni. Okay, so mana-mana yang baru sampai ke dalam channel saya ni, so ringan-ringan kalau korang punya jari tu untuk tekan button subscribe. Okay, and then korang share video ni kepada kawan-kawan korang, okay, untuk ilmu yang bermanfaat lah, yang tak seberapa daripada saya ni. So sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So korang jangan lupa subscribe. Bye bye.